Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan melihat kepada dua subtopik dalam chapter 10 carboxylic acid, iaitu 10.4 preparation of carboxylic acid and 10.5 chemical properties of carboxylic acid. So untuk 10.4 preparation of carboxylic acid, at the end of this lesson, student should be able to explain the preparation of carboxylic acid through oxidation of alkyl benzene, alcohol and aldehyde. The second one is the preparation of carboxylic acid through hydrolysis of nitrile compound, and the last one is the preparation of carboxylic acid through carbonation of Grignard reagent. Okay, so untuk yang bahagian yang pertama, oxidation of primary alcohol and aldehyde. So dalam kes ni, apa yang kita boleh tengok adalah carboxylic acid boleh dihasilkan melalui oxidation of primary alcohol dan juga oxidation of aldehyde dengan menggunakan oxidizing agent. So common oxidizing agent dalam kes ni adalah yang pertama acidified KMnO4 with heat dan juga potassium dichromate K2Cr2O7 with heat. Okay. Sebagai contoh di sini, kalau kita tengok primary alcohol, dia boleh terus produce carboxylic acid dengan menggunakan common oxidizing agent, dan begitu juga kesnya dengan aldehyde, kita boleh terus menghasilkan carboxylic acid dengan menggunakan oxidizing agent seperti yang dinyatakan tadi. Okey, yang kedua adalah melalui oxidation of alkyl benzene. Okey, untuk oxidation of alkyl benzene ni, kita akan menggunakan oxidizing agent yang sama, iaitu KMnO4 dan juga H2O+ bersama dengan heat. Okay, so dalam kes ni, kalau kita tengok, apa yang penting adalah dalam benzin ni kita mesti ada mesti ada benzylic hydrogen. Okey, benzylic hydrogen tu apa? Benzylic hydrogen, kalau kita tengok kat sini, apa yang kita boleh nampak, ada hydrogen yang attach kepada carbon, yang attach directly kepada benzin kat sini. Okey, so kalau kita ada benzylic hydrogen kat sini, maka oxidation dengan KMnO4, H2O+ dan juga heat akan menghasilkan COOH. So no matter what type ataupun what kind of alkyl group yang attach kepada benzin tersebut, asalkan dia ada benzylic hydrogen, so dia akan terus oxidize kepada benzoic acid ataupun carboxylic acid. Okay, so macam yang disebutkan tadi, alkyl group tersebut mestilah mempunyai at least ataupun sekurang-kurangnya satu benzylic hydrogen. Okay, must have at least a benzylic hydrogen. Okay, dan yang kedua adalah hydrolysis of nitrile compound. So nitrile compound ni apa? Nitrile compound ni adalah CN kat sini. Okay, CN ni kita panggil sebagai nitrile compound. So bila kita buat hydrolysis of nitrile compound kat sini, bila kita ambil RCN react dengan H3O+, kita akan menghasilkan RCOOH. So CN ni nanti dia akan terus menjadi COOH. Okey. So macam pernah tengok kan nitrile compound ni kan, tapi macam tak ada dalam kita punya syllabus kan. Okey. So nitrile compound ni sebenarnya kita boleh hasilkan dengan tindak balas di antara haloalkin dengan NaCN, sodium nitrile kan. Okey, so yang NaCN, reaction of haloalkin ni, kita boleh refer balik dalam chapter haloalkin. Okey, so yang seterusnya, yang ketiga, kita boleh juga menghasilkan carboxylic acid dengan menggunakan Grignard reagent. So dalam kes ni, bila kita nak hasilkan carboxylic acid dengan menggunakan Grignard reagent, kita akan gunakan carbon dioxide followed by hydrolysis. So bila kita ada RMgX, so MgX tu refer ataupun merujuk kepada Grignard reagent tersebut, react dengan carbon dioxide followed by hydrolysis, kita akan dapat MgX tu akan terus ditukarkan kepada carboxylic acid. Okey. Okey, so habis dekat 10.4, sekarang kita proceed pula kepada 10.5, iaitu chemical properties of carboxylic acid. Dalam subtopik 10.5 ni, student should be able to explain chemical properties with reference to number one, neutralization with a base. Yang kedua, reaction with electropositive metal such as sodium, potassium, magnesium ataupun calcium. So yang ketiga, reduction with lithium which LiAlH4 followed by H3O+. And the fourth one adalah reaction
dengan asil chloride, reaction untuk menghasilkan asil chloride. Yang kelima, reaction untuk menghasilkan anhydride. Yang keenam, reaction untuk menghasilkan ester. Dan yang ketujuh, reaction untuk menghasilkan amide. Okay. So student juga bila kita dah melihat kepada ketujuh tindak balas ni, student sepatutnya should be able to predict the products of reaction of carboxylic acid with reagent in A. So maksudnya dia kan semua tujuh perkara tersebut lah. Dan yang C, yang last sekali dalam subtopik 10 polimer ni adalah to explain the reducing property of methanoic acid with KMnO4 and H2O+, dan juga tolerance reagent. Okay. So let's have a look at the chemical properties of acid. So kalau kita tengok kat sini, bila kita sebut tentang reaction of carboxylic acid, kita boleh bagikan benda ni kepada tiga bahagian. So bahagian yang pertama adalah the reaction that involve the donation of H+ from OH group. So maksudnya daripada sini. So kita ada OH group kat sini. So reaction yang pertama ni adalah kita akan donatekan H+ ni. H+ ni akan didonatekan. So reaction tu melibatkan H+ kat sini. Reaction yang kedua adalah reaction reduction yang akan menghasilkan primary alcohol. So reaction yang kedua ni melibatkan C double bond O kat sini. Dan reaction yang ketiga melibatkan substitution of OH group kat sini. So ada tiga jenis tindak balas lah utama yang kita boleh tengok kat sini. So let's have a look at the first one, reaction yang melibatkan donation of H+ from OH group. So dalam kes ni kalau awak tengok, kita ada neutralization with a base. So kat sini kalau awak tengok, carboxylic acids are acidic. So dia boleh react dengan base seperti sodium hydroxide to give a metal carboxylate salts. So maksudnya kat sini kita akan ada H ni yang akan didonatekan. Okay. So apa yang akan menggantikan tempat H di situ adalah Na kat sini. So Na itu akan menggantikan tempat H kat situ dan akan menghasilkan salt. So bila ada salt, maksudnya kita ada kat sini anion, kita ada Na+ ni sebagai cation. So dia hasilkan salt. So yang pertama, neutralization with a base, dia akan hasilkan salt. So reaction yang kedua sama juga, hampir sama macam tadi, reaction dengan metal. So kalau tadi kita ada neutralization dengan base, kali ini adalah reaction dengan electropositive metal seperti sodium, potassium, kalsium dan juga magnesium. Dalam tindak balas ni sebenarnya kita akan dapat produk yang sama dengan reaction yang pertama tadi, di mana kita akan ada H ni yang akan didonatekan dan M ni akan ganti tempat H tadi. So kita akan ada R, C, O negatif, M plus kat sini. Okay, so kalau ada Na kita dapat Na plus lah. Kalau kita dapat K, kita dapat K plus lah kat situ. Okay. So seterusnya adalah reaction that involve the reduction with LiAlH4 to primary alcohol. So yang ni, reaction ni adalah reaction yang melibatkan C double bond O kat sini. So carboxylic acid kat sini are reduced to primary alcohol by reaction with lithium aluminium hydride, LiAlH4 H4 followed by H2O ataupun H+. Kat sini hydrolysis lah. So kita ada nombor 1 kat sini, LiAlH4, lepas tu followed by hydrolysis H2O+. So dekat sini apa yang berlaku adalah C double bond O kat sini dia akan menjadi CH2. So ini adalah reduction process. Kalau sebelum ni dalam karbonil kita mungkin pernah belajar tentang reduction dengan menggunakan 3 different reagent lah. Tapi untuk alkohol dekat sini, dekat reduction dekat CO kat sini, kita hanya boleh gunakan LiAlH4 followed by hydrolysis untuk hasilkan primary alcohol. Okay. Dan yang ketiga adalah reaction that involve the substitution of OH group to form its derivative. So maksudnya dalam tadi kalau kita tengok, yang pertama tu reaction yang ganti H, yang kedua reaction yang reduce C double bond O, dan yang ketiga sekarang ni adalah reaction yang melibatkan pergantian kumpulan OH, kumpulan hydroxy group kat situ. Okey, yang pertama adalah reaction yang menghasilkan asil chloride. So asil chloride ni apa? Asil chloride ni adalah reaction yang ada R, C double bond O, Cl. Okey, so kita akan hasilkan benda ni. So kalau awak tengok, beza dengan carboxylic acid tadi adalah kita ada Cl kat sini, ada Cl kat situ. So asil chloride can be prepared from the reaction of carboxylic acid with thionyl chloride, SOCl2 with pyridine,
phosphorus pentachloride PCl5 and phosphorus trichloride PCl3. So kalau kita tengok dekat sini secara ringkas, ketiga-tiga tindak balas tu akan menghasilkan produk yang sama. Cuma kat sini kalau kita nampak bezanya adalah kita ada side produk yang berbeza. Okey, tapi basically main produk dia kita akan dapat main produk yang samalah, kita dapat asil chloride. So reaction antara carboxylic acid dengan SOCl2 with pyridine ataupun PCl5 ataupun PCl3. Okey. The next one adalah formation of acid and hydride formation. So kat sini kalau kita nak hasilkan acid and hydride, apa yang perlu kita buat adalah kita akan buat tindak balas dengan another carboxylic acid. Okey, dengan another carboxylic acid. Ataupun kita juga boleh buat acid and hydride. Kita boleh form acid and hydride dengan membuat tindak balas di antara carboxylic acid dan juga acyl chloride. So ada dua kaedah lah, sama ada carboxylic acid dengan carboxylic acid yang akan menghasilkan air, ataupun reaction antara carboxylic acid dengan acyl chloride yang akan menghasilkan HCl. Okey. So kat sini kalau kita tengok produk dia sama, cuma kita ada reaktan yang berbeza. Dan kat sini sebagai tambahan juga, bila kita buat tindak balas antara carboxylic acid dengan carboxylic acid kat sini, kita perlukan phosphorus pentoxide. Okey, P2O5 diperlukan sebagai satu reagent untuk membolehkan tindak balas ini berlaku. Okey. So kat sini kalau ikutkan kita kena ada P2O5. Okey. Dan seterusnya kita ada tindak balas yang keenam adalah tindak balas penghasilan ester. So dalam kes ni carboxylic acid react with alcohol in the presence of mineral acid catalyst to produce ester. So kat sini kalau awak tengok, apa yang berlaku adalah tempat OH ni kat sini digantikan oleh OR kat sini. Maksudnya kita akan hasilkan ester ataupun functional group dia kat sini karboalkoksi lah. So kalau kat sini kita tengok contoh, kita ada CH3, CH2, COOH propanoic acid react dengan ethanol. So kat sini kalau awak tengok kita ada O, CH2, CH3. So kat sini maksudnya kita ada O, R lah. Okey. So apa yang berlaku nanti adalah kita akan dapat ataupun kita akan hasilkan produk ester iaitu CH3, CH2, C double bond O, dan kat sini akan digantikan oleh bahagian daripada alkohol tadi, iaitu kita ada O, CH2, CH3. Okey. So kita akan hasilkan ester dekat situ. Okey, dan last sekali reaction yang terakhir yang kita akan tengok hari ini ataupun yang kita akan belajar hari ini adalah reaction yang menghasilkan amide. So amide ni apa? Amide ni adalah reaction yang ada R, C double bond O, N. So NH2 ataupun kalau kita ada secondary amine, dia akan hasilkan produk yang berbeza lah. So formation of amide ni terhasil bila kita react carboxylic acid dengan amonia ataupun amin. So sama juga dengan tindak balas yang sebelum ni, apa yang berlaku adalah dia akan gantikan tempat OH. Okey, dia akan gantikan tempat OH. So OH tu pergi mana? OH tu sebenarnya dia akan combine dengan salah satu H daripada amin ni untuk hasilkan H2O. So kalau kita reactkan carboxylic acid dengan amonia, kita akan dapat RC double bond O NH2. So ini adalah primary amide. Kalau kita reactkan carboxylic acid dengan primary amine, maksudnya ada satu R yang attach dengan N, kita akan hasilkan secondary amide. So maksudnya yang depan ni daripada carboxylic acid, yang belakang ni daripada primary amine tadi lah. Okey. Dan seterusnya kalau kita buat tindak balas reaction di antara carboxylic acid dengan secondary amine kat sini, kalau tengok ada R2 yang attach dengan nitrogen kat sini. So maksudnya kita akan hasilkan tertiary amide. So maksudnya dekat nitrogen ni kita akan ada 3 alkyl group yang attach dekat nitrogen tersebut. So bila ada 3 alkyl group yang attach dengan nitrogen tersebut, kita namakan dia sebagai tertiary amide. Okay. So the next part yang kita akan tengok adalah methanoic acid HCOOH sebagai reducing agent. So kalau kita tengok structure methanoic acid ni, kita akan dapati kita ada dua bahagian kat sini, iaitu kita ada bahagian carboxylic acid dan juga bahagian karbonil kat sini. So ada dua bahagian yang kita boleh tengok kat sini.
So bila kita nampak macam ni, so maksudnya it shows the properties of both carboxylic acid and aldehyde. Maksudnya methanoic acid ni dia boleh buat tindak balas dalam bentuk carboxylic acid dan juga tindak balas dalam bentuk aldehyde. So dia juga boleh, it also shows reducing properties in reaction with acidified KMnO4, K2Cr2O7 and tolerant reagent. So dia juga boleh buat boleh react dengan KMnO4, K2Cr2O7 dan juga tolerance reagent. Okay, so kat sini secara ringkas apa yang mungkin berlaku lah bila kita buat tindak balas. So methanoic acid HCOOH as a reducing agent, bila dia bertindak balas dengan KMnO4, H3O+ dengan heat, kita akan hasilkan CO2, H2O dan juga brown precipitate kat sini. NO2 akan terhasil. Okay, reaction ni mungkin kalau awak perasan banyak yang kita tengok lah reaction of KMnO4 ni. Okay, yang seterusnya adalah, so yang ni kalau kita tengok dia adalah tindak balas yang melibatkan COOH ni lah. Tapi kalau kita tengok contoh yang kedua, kita ada AgNH3 2+ dengan OH-. So yang ni adalah tolerance reagent. Okay, so tolerance reagent ni adalah tindak balas silver mirror identification test of carbonyl. So kat sini kita akan hasilkan Ag. Ag ni akan terhasil dalam bentuk precipitate. Okay, so setakat itu dulu saya rasa untuk video kali ini. Terima kasih semua atas masa dan perhatian yang diberikan. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.